Kita sambung Kubra al-Yaqiniyah al-Kauniyah. Okay, kita buka pada muka surat 355. Cantik-cantik. Topik tu berkenaan dengan syafaat Nabi SAW. Dah banyak kali berlaku macam ni kan? Tafa'ul. Aywa. Hazal tafa'ul. Kita ambil tafa'ul ni sebagai diterima lah insyaAllah. Amma syafa'atu fahiyya fil haqiqati mazharun min mazahir rahmatillah azza wa jal. Sesungguhnya syafaat Nabi SAW termasuk dalam salah satu manifestasi ataupun pengzahiran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada hari pembalasan nanti. Dan syafaat Nabi ini mengambil bentuk-bentuk yang berbeza. Antara syafaat Nabi SAW adalah Allah ampunkan hamba-hambanya yang berdosa, yang berahli maksiat, selagi mereka bukan orang-orang yang kafir dan musyrik. Dalilnya adalah innallaha subhanahu wa ta'ala, Allah berkata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa kecuali dosa Allah syirikkan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selain itu Allah Subhanahu wa taala ampunkan kepada siapa yang dia nak. Dan juga termasuk dalam kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan Rasulullah SAW, Rasulullah bisyafaati fi ummatihi, dengan memberi syafaat kepada umat Nabi. Dan kemuliaan kepada Nabi adalah kemuliaan kepada umat Nabi SAW. Ini yang dipanggil sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling agung sekali. Okey. Biasanya bila dengar syafaat yang paling agung, apa yang ada dalam gambaran sahabat-sahabat? Dia merujuk kepada syafaat yang mana? Nah, syafaat di mana Nabi, adakah merujuk kepada Nabi nak minta Allah mulakan hisab? Itu kan? Rata-rata yang sebenarnya syafaat yang disebut sebagai syafaat ni banyak. Syafaat Nabi SAW di akhirat ada banyak. Ingatkan Nabi sembunyikan satu doa dia kan. Doa dia yang disimpan adalah untuk umat dia dekat akhirat nanti. So Nabi simpan satu, dan satu Nabi simpan tu untuk umat dia. Tapi kalau awak nak tahu, bukan Nabi je. Hari akhirat tu hari Allah tunjukkan rahmat paling besar sekali. Dalam hadis sahih Nabi kata Allah Subhanahu wa taala bahagi rahmat dia kepada 100 bahagian. Satu bahagian adalah segala kasih sayang yang awak nampak dalam dunia itu, satu bahagian. Segala kasih sayang yang awak nampak dalam dunia ni, segala keindahan cinta yang awak nampak dalam dunia ni adalah hanya satu bahagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lagi 99 tu dia simpan untuk akhirat. Subhanallah. So, Nabi pun ada simpan satu doa kasih sayang dia kepada umat dia. Macam mana tak sayang? Macam mana tak rindu? Tak adil orang yang sebegini mulia, sebegini penyayang, kita tak sambut dia, kita tak bergembira dengan dia. Antara syafaat Nabi SAW adalah ialah merehatkan manusia seluruhnya daripada kesengsaraan menanti dimulakan yaumul hisab itu. Kita tak tahulah berapa lama kita akan tunggu dekat akhirat nanti. Dengan semua dah terlalu stres cari Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita baca hadis. Dan di antara juga syafaat Nabi SAW adalah memasukkan sebahagian umat dia ke dalam syurga tanpa hisab. Ada orang yang akan masuk syurga tanpa hisab hasil syafaat Nabi SAW. Ada pula syafaat Nabi SAW yang mana orang yang sepatutnya masuk neraka, Nabi minta Allah supaya tidak masukkan di dalam neraka. Antara syafaat Nabi SAW adalah mengeluarkan orang-orang beriman daripada neraka selepas mereka masuk neraka. Ada orang dah masuk, Nabi minta keluarkan, dan Allah izinkan. Dan syafaat-syafaat ini dikongsi sama oleh Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain pun boleh buat benda ni, dan malaikat pun boleh buat sebahagian ni. Dan orang-orang soleh pun boleh buat benda ni. Dan Hafizul Quran kan ada syafaat yang dia boleh berikan. Wal Maqamul Mahmud, dia ada satu term Maqam Mahmud ni yang menjadi kontroversi dulu, pernah jadi kontroversi. Maqam Mahmud ni adalah kedudukan yang terpuji. Sebahagian pihak mengatakan kedudukan terpuji itu adalah tempat di mana Nabi akan duduk di sebelah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tapi majoriti tak berpandangan begitu. Merujuk kita kata Maqam al-Mahmud itu merujuk kepada maqam ni adalah kita kata berbentuk maknawi. It's a status mulia yang Allah bagi kepada Nabi SAW pada hari kebangkitan itu nanti, dan status kemuliaan yang Allah berikan kepada umat dia. At-Tabari kata apa? Qala aktsaru ahli ta'wil. Ahli ta'wil ni merujuk kepada ahli tafsir lah, ya. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahawa Al-Maqam Al-Mahmud itu adalah tempat di mana Nabi SAW akan berdiri untuk diberikan syafaat untuk merehatkan mereka daripada kesengsaraan menanti Yaumul Hisab itu. Okay? Kesengsaraan hari tersebut. So Syekh kata, Maqam Mahmud ini bukan merujuk kepada spesifik syafaat. Laisa isman li syafa'ah muayyanah. Dia bukan adalah satu terma yang merujuk kepada satu syafaat yang tertentu, tetapi syafaat yang telah disebutkan tadi itu. Baik. Dan ayat-ayat tu awak boleh baca sendiri. Dalam surah Maryam ayat 87, dalam surah Taha ayat 109, di mana Nabi SAW berjumpa dengan para Nabi-Nabi Allah, manusia berjumpa dengan Nabi-Nabi supaya dimulakan Yaumul Hisab. Saya bacakan hadis panjang ini. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik. Pada hari kiamat nanti, manusia akan berombak antara satu sama lain. Manusia ni macam ombak, dia akan bergerak macam ombak sebab begitu ramai. Dan mereka akan datang berjumpa dengan siapa? Nabi Adam dulu. Dia akan kata, beri syafaat kepada kami, kepada Tuhan. Nabi Adam kata, lastu laha. Aku ini bukan, this is not my right. Tapi apa patut kamu buat? Pergi cari Ibrahim AS. Kerana dia adalah Khalilur Rahman. Dia adalah kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka pun datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata benda sama, lastu laha.
aku tak ada hak ke atas perkara ini. Tapi kamu cari Musa kerana dia kalimullah, dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayatuna Musa, mereka pun datang jumpa Nabi Musa. Dan Nabi Musa kata, lastu laha, ini pun bukan hak aku. Kamu cari Isa kerana dia adalah ruhullah wa kalimatuhu. Jumpa Nabi Isa, kata apa? Lastu laha, aku tak berhak ke atas ni. Walakin alaikum bi Muhammad, ini adalah untuk Muhammad, pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua akan mendatangi aku, Nabi kata, fa aqulu ana laha, dan aku akan kata, this is mine, ini adalah privilege yang Allah bagi kepada aku. Itu maksud dia lah. Fasta'zinu, maka aku minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'asta'zinu ala rabbi, aku minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah izinkan. Dan Allah ilhamkan kepada aku puja-pujian yang aku memuji dia, yang mana sekarang ni aku tak tahu lagi apa. Maksud dia, pada hari itu Allah akan mewahyukan kepada Nabi satu bentuk puji-pujian, yang mana Nabi akan memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan puja-pujian itu. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, dan aku puji Allah dengan pujian itu. Wa akhirru lahu sajidan, dan aku sujud. Fa yuqalu, maka akan dikatakan kepada dia, iaitu merujuk kepada Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sa, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, dan berkatalah, kamu akan didengar, dan mintalah, kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, kamu akan diizinkan. Maka aku akan kata apa? Nabi kata, aku akan kata, ya Rabb, ummati, ummati. That's the first thing Nabi akan cakap, umat aku, umat aku. So kalam ummati, ummati ni yang sahih adalah Nabi sebut dekat akhirat. Waktu Nabi nak wafat, Nabi sebut Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, peneman yang paling tinggi, iaitu dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dekat akhirat Nabi akan kata ummati, ya Rabb, ummati. Dan dikatakan kepada Nabi, intaliq, bangkitlah dan keluarkanlah daripada neraka itu siapa saja yang dalam hati dia itu ada iman sebesar biji gandum. Maka aku pun pergi. Fa'antaliq, fa'antaliq ni pergi ke mana? Allah A'lam. Ada yang kata Nabi pergi ke neraka untuk cari umat dia. Maka aku buat dan aku patah balik. Kemudian aku suma'udu, kemudian aku kembali, fa ahmaduhu bitilka mahamid, aku puji dan puji Allah lagi dengan puji-pujian itu. Kemudian aku sujud lagi, dan dikatakan kepada aku yang sama, wahai Muhammad, angkat kepala kamu dan cakaplah, kamu akan didengar, minta, kamu akan diberi, dan minta syafaat, kamu akan diberi. Fa aqulu ya rabbi ummati, ummati. Aku pun kata, wahai Tuhanku, umat aku, umat aku. Fa yuqalu intaliq, sama je, Allah kata pergilah dan keluarkanlah siapa saja di kalangan umatmu yang dalam hati dia tu ada iman sebesar biji sawi, sebesar biji sawi. Fa'antalik, aku pun berangkat dan aku buat dan aku kembali. Berangkat ke mana? Boleh jadi ke dalam api neraka, Nabi keluarkan umat Islam yang dalam hati dia. Ataupun mungkin, wallahu alam, kita tak pasti macam mana. Tapi secara zahirnya kita faham macam tu. Sebab Nabi kata fa'ud, kemudian aku kembali. Nabi pergi ke satu tempat dan Nabi kembali. Adakah Nabi berhenti dekat situ? Kalau ketika Isra Mi'raj 3 kali Nabi minta, Nabi dah malu dah. Tapi this is the last chance for him to save his ummah. Nabi letak malu dia ke tepi. Fa yaqulu, Nabi pergi balik, Nabi puja-puji Allah, sujud lagi. Dan Allah kata yang sama, angkat kepala kamu, minta, kamu akan diberikan. Fa aqulu ya Rabb ummati, ummati. Wahai Allah, umat aku, umat aku. So Allah kata, keluarkan daripada neraka siapa di kalangan umat kamu adna mithqali habbati khardalin min iman, dalam hati dia ada iman yang lebih kecil daripada biji sawi, keluarkan dia daripada api neraka, lebih kecil. Fa antaliqu fa'al, aku pun bangkit dan aku buat benda ni. Menarik hadis ni, sahabat yang dengar, dia orang macam syak, dia macam kami tak pernah dengar ni, macam bagi mereka macam pelik. Mereka pergi cari sahabat Nabi SAW, Hasan, Sayyidina Hasan, kalau tak silap saya. Dia tanya kepada Hasan, betul ke Nabi ada cakap benda ni? Saya tertarik dengan satu part. Sahabat ni kata, kemungkinan hadis ni tidak disampaikan, tidak begitu terkenal. Ni saya paraphrase. Takut-takut kamu mengambil ringan, supaya takilu. Sebab bila dengar, alah, okey lah tu, lebih kecil dari biji sawi pun diterima juga. Takut-takut manusia mengambil ringan. Tapi Al-Hasan dekat sini sambung hadis tu. Dia kata, Nabi datang kali keempat. Nabi kata, aku datang kali keempat. Summa a'udur rabi'ah. Aku datang kali keempat dan aku memuji Allah, dan dikatakan yang sama kepada Nabi SAW, ni Nabi minta. Tadi Allah bagi betul tak? Keluarkan daripada neraka umat kamu yang dalam hati dia ada iman sebesar biji gandum sawi. Ini sebelum Allah cakap, Nabi minta. Nabi kata apa? Fa aqulu ya Rabb, wahai Tuhanku, idzan li fi man qala la ilaha illallah. Allah izinkan aku keluarkan siapa yang pernah kata la ilaha illallah walau sekali dalam hidupnya. La ilaha illallah. Fa yaqulu, Allah pun reply, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku dan kibria aku dan azmati, aku akan keluarkan daripada neraka itu sesiapa saja yang pernah sebut la ilaha illallah. Sebab tu mungkin sebahagian sahabat takut nak sampaikan hadis ni. Sampai kepada orang yang baru masuk Islam, dia akan kata, no problem, sebut la ilaha illallah sekali je, masuk neraka sekejap je kot. Mungkin kan akan dimasuk syurga balik. Hazan Nabi Yuna, ni Nabi kita. Ini sayang, ni kasih. Nabi dah lalui macam-macam kot kat dunia. Dah penat gila kot.
Kan? Alah, syurga. I'm going to syurga. Bye-bye everyone. Kan? Nak kena cari. Kita tak tahu how long this take place. Kita tak tahu how long this takes place. Nabi SAW minta lagi. Sampai to the, what more can he ask after this? Dah tak boleh lah. Nabi tak boleh minta, ya Allah selamatkan umat dia yang tak beriman. Tak boleh. But the minimum form of iman is pernah sebut la ilaha illallah. Sebab ada riwayat kata pernah sebut la ilaha illallah. Kelas. So kalau Isra Mi'raj 3 kali je Nabi minta. Nabi dah malu, dah segan. Ini Nabi tolak malu dia, Nabi minta buat kali keempat. Nabi minta buat kali keempat. Ini ceritakan pada anak-anak. Silakan. Adakah ada riwayat yang kata Nabi dia selamat umat lain pula? Wallahu alam, saya tak tahu. Wallahu alam, saya tak tahu benda. So, have some relationship. Be a man, be a human being. Have some soft heart.